diperolehi al-husna itu dan ziyadah itu kecuali lilladina ahsanu, orang-orang yang ahsanu fi a'malihim. Satu, kita bincang semalam. Yang kedua, menggunakan ahsanu merupakan satu lafaz istilah yang paling tinggi. Yang sebelum itu ada amanu, wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Wa ahsanu, maknanya dia ambil hak tinggi. Ambil hak tinggi. Macam kita kata juga barakallahu fikum. Orang yang mengatakan barakallahu fikum, dia ambil hak paling tinggi. Sebab sebelum barakallah tu ada assalam. Satu. Selepas assalam ar-rahmah, baru sebut barakah, kan? Assalamu alaikum warahmatullahi alaikum wabarakatuh alaikum. Kita terus menggunakan barakallahu fikum. Maknanya orang yang menyebut barakallahu fikum mesti ada dalam diri dia nilai minta Allah beri selamat, minta Allah beri rahmat, dan keselamatan dan rahmat itu diberkati Allah SWT. Jangan kita yang mendoa kepada orang lain, kepada anak kita, barakallah, hilang dari ingatan selamat dan rahmat, ataupun terputus doa selamat dan rahmat. Kerana berkat itu adalah penghujung. Betulkanlah pada ayat ini Allah menyebut lilladzina ahsanu hum amanu wa amilus salihat. Mereka itu orang yang beriman serta beramal saleh, dan sampai darjah iman dan amal saleh itu ke darjah yang paling tinggi, iaitu ihsan. Ihsan. Jadi dia dapat istimewa. Dan antara kelebihan mereka ini, wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Qatarun makna debu, makna bersih, putih bersih dia. Dan tidak meliputi akan wajah mereka oleh akan tu objek. Wala yarhaq, rohaqa ni macam pakar bedak ni, kan? Pakar bedak, orang dulu pakar bedak sejuk, putih muka dia. Dia nak jaga muka, dia pakai bedak sejuk. Sekarang ni dia tak payah bedak macam tu lah, putih, tapi hilang. Dulu walaupun putih, dia ada ruang-ruang untuk keluar lubang-lubang untuk keluar udara. Tapi sekarang ni dia penuhkan semua supaya udara muka kita tak keluar. Dia pakai sini, gitu. Jadi di akhirat yarhaq dia panggil. Yarhaq. Tidak meliputi wujuhahum qatarun. Debu-debu wala dhillah, kehinaan. Makna dua ni penting. Ini subjek, ini fa'il. Fa'il subjek pada fi'il yarhaq. Maknanya kita tak nak, dan semua orang tak nak qatar, debu, dan tak nak zillah, nampak stres di muka kita. Zillah ni nampak stres, tak nampak muka tak ceria. Zillah, kerana sedih, kerana hina, kerana rasa menyesal. Dan dua muka bagi orang yang dapat al-husna dan ziyadah ini muka yang tidak qatarun dan tidak zillah. Di mana mereka berada? Ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni syurga. Selama mana mereka berada di sana? Hum fiha khalidun. Soalan-soalan itu dijawab oleh Allah SWT. Kalau duduk dalam syurga kekal, mereka ashabul jannah, kekal di dalam tu, dan mereka tidak ada time qatar, nampak wajah yang kotor, sentiasa bersih, dijaga, terjaga wajah-wajah mereka daripada
kekotoran. Maknanya mereka hidup sempurna, hidup penuh dengan nikmat. Orang yang buat kerja penat ni, muka dia, wajah dia qatar, kan? Nampak tanda-tanda kerja, tapi dia tak ada qatar wala dhillah. Tidak nampak rendah, hina dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab dia semasa di dunia, alladzina ahsanu, orang-orang yang melakukan beriman serta beramal soleh sampai ke darjah ahsanu, maka dia diberi balah al-husna wa ziyadah. Jannatu al-firdaus al-husna, kita ambil situ. Jannatul firdausil husna. Jadi al-husna sifat pada jannah firdaus. Jannah firdaus yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik. Wa ziyadatun ay wa ziyadatu ni'ami, wa ziyadatun ni'am bi ru'yatillah, menambah nikmat dengan melihat Allah. Ada pandangan yang menyatakan bahawa ziyadah tu al-husna tu yang terbaik. Orang yang buat ihsan, orang yang melakukan amalan di dunia ni ada berapa darjah. Ada yang Muslim tapi tak beramal, ada yang mukmin beramal cukup-cukup, kan? Ada yang muttaqin, ada yang sampai ke darjah muhsinin. Jadi Allah nak cerita, kalau di dunia ini mereka beramal, bekerja sungguh-sungguh sampai ke darjah muhsinin, dia akan dapat yang paling baik. Yang paling baik daripada hasil-hasil dunia. Kita kait dengan ayat mana? Ayat innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am. Makna ayat ni kita faham, kalau orang kafir hilang, kan? Orang kafir bila dia mengambil nilai-nilai dunia dan mengambil hiasan dunia, dan dia menikmati dunia, dia merasakan dia berkuasa. Tiba-tiba hilang, kan? Tiba-tiba hilang isi ataupun nikmat dunia dengan kematian. Satu, mungkin mati, ataupun dengan musibah yang datang kepada kehidupan mereka, banjir, hilang, ataupun berlaku peperangan, hilang segala-galanya. Tapi bagi orang yang ahsanu, orang yang beriman dengan betul-betul, walaupun dia tu hilang, dia mendapat nikmat-nikmat setelah kehilangan itu. Mendapat nikmat-nikmat setelah kehilangan itu. Nikmat apa? Kematian. Kematian dalam mati syahid, macam di Palestin. Itu ahsanu, kan? Dia ahsanu di dunia dengan berjihad di jalan Allah. Ahsan. Orang lain mati juga, dia pun mati, tapi mati dia mati ahsan, yang terbaik, kerana dia buat amalan yang paling baik. Dia berjihad di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, dia menegakkan agama Allah, dia mengambil peluang yang hidup itu dengan kebaikan-kebaikan. Orang lain yang bukan Islam berakhir dengan kematian, dengan musibah. Tetapi orang yang ahsanu di dunia, dia berakhir dengan satu nikmat yang dia perolehi hasil daripada kehidupan dunia, iaitu nikmat al-husna wa ziyadah di akhirat. Itu boleh kita ambil gitu juga. Boleh kita ambil gitu juga. Kita kait dengan ayat sebelum. Bagaimana pula orang yang semasa di dunia itu tidak, yang disebut dalam ayat 24 juga, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ni orang kafir. Ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan. Orang ni macam mana? Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang mereka semasa di dunia kasabus sayyi'at,
Kenapa dia guna kasabu? Kasabu as-sayyi'at. Dia ni orang reti, tapi dia buat hak jahat. Dia reti hak baik ada depan dia, hak jahat dia ada depan dia. Tapi kasabu, dia cari hak sayyi'at. Ada dua jenis orang yang kita dapat daripada ayat-ayat Allah dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran sebut dua jenis orang yang kasabus sayyi'at. Satu, orang yang reti ahli kitab tapi dia jadi sombong. Jadi sombong, maka dia buat benda-benda sayyi'at, benda jahat. Satu. Yang kedua, orang yang dia tak reti agama tapi dia follow orang yang dia nampak hebat. Dia tak boleh nak beza antara hebat agama dengan hebat dunia. Dia follow hak hebat dunia. Orang ni hak orang yang kasabus sayyi'at. Dalam surah Al-Imran disebut, cuba tengok surah Imran. Surah Imran ni, Allahu Akbar. Ana bila tadabbur sebab sini kita sekali dulu di masjid-masjid lain hak masjid mana surah Al-Imran, masjid Zakaria, surah masjid surah Ikhwan. Dua ulam dah sama. Nampak nilai-nilai Al-Imran. Al-Imran itu. Anak kata pada sahabat-sahabat, boleh tak kita ni Imran, dia disebut dalam Quran Al-Imran, keluarga Imran. Nah, Nabi SAW digunakan wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad. Kita tak bolehkah nak jadi mengambil nilai ini? Ali Hashim masalah. Ali Hashim. Nah, maknanya kita ambil sifat-sifat yang ada dalam surah Al-Imran ni untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Mendalami nilai-nilai hidup dalam Al-Imran untuk jadi ahli sufi. Nah, kita baiki benda-benda hak huduh-huduh dalam keluarga kita, susah balik. Kita duduk dalam keluarga kita, Ali Hashim, Ali siapa-siapa ini, kita baiki balik. Hak mati nak baiki macam mana? Kita bersatu keluarga kita daripada dulu sampai kini, kita tengok keluarga-keluarga kita yang rosak-rosak tu, kita baiki. Hak ada lagi. Hak dah tak ada, kita guna ayat 10 surah Hasyri. Surah Hasyri kan? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna. Ikhwanina alladhina sabaquna tu kita ambil nilai baiki orang yang telah meninggal. Baiki macam mana? Buat doa selamat, minta Allah ampun mereka yang duduk dalam kubur. Sejauh mana usaha kita ke arah memastikan saudara-saudara kita yang telah dahulu pergi menghidup nilai-nilai sayang kita pada mereka dengan program-program infak untuk mereka, kan? Buat doa khas untuk mereka, zikir-zikir untuk meminta pada Allah untuk Allah maaf kepada kita. Satu, ikatan dunia akhirat. Sebab dalam ayat 10 surah Hasyri merupakan doa dunia akhirat. Doa dunia akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana nak minta kita tengok sedikit surah Al-Imran ayat Allahumma salli ala Allah.
Okey, ayat 20 ayat 20 muka surat 52. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Anda nak minta berfikir soal wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Nak kait dengan ayat hari ni wal ladzina kasabus sayyi'at. Nak kait dengan ayat ini walladzina kasabu sayyi'at. Dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan orang Ummi ini ialah dua golongan yang amat sukar nak menyelesaikan masalah. Pertama, orang Yahudi di Madinah, di Mekah, mereka yang tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi timbul satu isu dalam diri mereka, disebut dalam ayat ayat 19 tu. Timbul dalam diri mereka, inna dina indallah, ayat 19 tengok. Ayat 19 surah Al-Imran. Inna dina indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu. Ilmu ni makna Nabi lah. Timbul dalam diri mereka sifat baghyan bainahum. Ini masalah. Masalah kita minta jauh, kita orang reti ni timbul baghyan. Bagha. Al-wal bagh. Bila tahu nak tunjuk kita ni lebih, kita sanggup melakukan apa jua walaupun bertentangan dengan agama. Inilah yang dilakukan oleh alladzina utul kitab terhadap Nabi, terhadap Islam sampai hari ini. Dan dia reka cipta kitab dia, dia kata boleh bunuh anak-anak, boleh bunuh wanita-wanita, boleh bunuh binatang, boleh hancurkan rumah, boleh buat apa saja terhadap orang Islam. Mereka lakukan di Palestin hari ini. Sebab baghyan bainahum. Satu nilai disebut kesombongan, kedengkian yang meliputi diri mereka. Kemudian wa man yakfur bi ayatillah, termasuk sesiapa saja wa man yakfur bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat Allah, dan orang lain yang menyokong mereka ialah man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ingat Allah itu segera. Maknanya orang ni ahli kitab, tengok Allah kata ayat yang 20 tu. Fa in hajjuka, jikalau mereka itu ahli kitab itu dan orang yang menjadi penyokong wa man yakfur bi ayatillah, orang yang menjadi followers kepada orang Yahudi ni, penyokong Yahudi ni. Fa in hajjuka, jikalau mereka berdebat, berhujah dengan engkau yang mereka tak nak terima juga walaupun benarnya Nabi, dan mereka tak nampak Islam ini nampak hebat, tak nampak. Sebab mereka yang menjadi follower ni, dia ukur hebat orang tu dengan ekonomi, hebat itu dengan tentera. Bila Islam ni tak nampak benda tu, dia tolak. Dia follow orang yang hebat pada zahir. Maka orang macam ni, kalau dia berhujah dengan engkau wahai Muhammad, engkau jawab begini, faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Maka hendaklah engkau beritahu mereka wahai Muhammad, aslamtu wajhi, aku serah wajahku, kehidupanku, keseluruhan hidupku lillah wa manittaba'an, dan juga lillah
Waman tu makna waliman. Dan aku serah kepada orang menjadi follower Islam. Follower Islam pada juga. Ya, yang ikut ittaba'ani asalnya. Dan bagi orang-orang yang mengikutku. Seolah-olah Islam ini akan disokong oleh man ittaba'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, anda nak kait dengan ayat ini, wa qul lil ladina utul kitab wal ummiyin. Ini ummiyin. Wal ummiyin. Kita ummiyin ni orang tak erti agama. Bukan dia ummiyin ni buta huruf, tak erti agama. Bukan dia benda lain dia erti, tapi agama tak erti, dia ikut apa yang nampak di mata. Dua golongan ni, pertama alladina utul kitab, orang berilmu macam Yahudi, wal ummi, orang mengikut. Tanya mereka gini ya, Aslamtum. Sekarang ni kamu dah kenal dah Islam, kamu dah tahu dah Islam. Kamu ni ahli kitab, orang berilmu. Kamu ni ummi ni orang yang cendekiawan, tapi tak reti agama. Nak ikut siapa? Nak ikut apa Yahudi ke? Nak ikut Islam? Maka tanya dia, Aslam tu, tu dua tu, Hamzah pertama nak confirm. Hamzah istifhamiyah taqririyah dia panggil. Hamzah istifhamiyah taqririyah. Hamzah yang bertanya untuk confirm. Mu sekarang ni ahli kitab mengerti dah, kenal dah Nabi dah cerita semua. Siapa Nabi. Dan kamu tahu dia. Mu confirm kan? Mu nak Islam ke? Dan begitu juga al-ummiyin. Kamu ni aku dah beritahu dah. Memang mu tengok aku dan umat Islam yang ikut aku ni lemah-lemah. Nampak ada ekonomi, nampak tidak kuat. Tapi aku dah cerita dah, malaikat bantu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab dan perang-perang lain. Aslam tu, kamu nak terima tak Islam hari ni? Itu soalan. Kalau kamu terima, fa in aslamu, jikalau mereka itu masuk Islam, faqad ihtadaw, dan maka sesungguhnya mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Wa in tawallau, kalau mereka ahli kitab, tawallau tu rujuk pada ahli kitab dan ummiyin. Jika mereka tawallau, berpaling setelah faham terhadap agama, tapi tak nampak nilai-nilai kehebatan pada Islam, pada nilaian dunia, maka mereka tawallau. Maka Nabi tidak bertanggungjawab lagi. Fa innama alaikal balagh. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai pendakwah-pendakwah umat Muhammad, alaikal balagh, hanya tanggungjawab engkau, kewajipan. Alaika tu wajib. Alaika, wajib kata engkau, al-balagh, menyampai. Wallahu basirun, dari pihak yang lain Allah sangat memandang perbuatan. Wallahu basirun bil ibad, maknanya bil ibad, bi af'alil ibad al kafirin. Di sini kita kena sebut bil ibad, makna bi af'alil ibad al kafirin. Ataupun kita sambung depan tu. Depan tu ayat 21 tu penyambung kepada tu ayat al-ibad tu. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah. Pokok Yahudi ni. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Pokok Yahudi. Wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nas. Pokok Yahudi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang ingkar tadi. Jadi dua jenis manusia yang disebut dalam ayat 20 ni, alladina utul kitab dengan ummiyin, kita kait dengan ayat hari ni, walladina kasabus sayyiat. Mereka kasabu rupanya. Kasabu ni, kasaba yaksibu. Dia cari dengan ilmu. Cari dengan kefahaman. Orang-orang yang berusaha mencari as-sayyiat, melakukan keburukan, jawab dia apa?
Mubtada khabar dia. Jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Satu. Orang-orang yang berusaha memilih jalan buruk ini, balasan buruk mereka bimithliha. Ikut dia buat. Dia buat buruk, balas buruk. Dia dibalas di akhirat. Dan yang kedua, orang yang kasabu sayyi'at ni, dia kalau dia buat buruk, dapat buruk lah. Dia dapat neraka. Dalam masa yang sama, wa tarhaqu wujuhuhum zillatun, dan akan meliputilah wajah-wajah mereka oleh zillah, kehinaan. Orang mukmin la yarhaq wujuhahum qatarun wala zillah. Orang amal sayyi'ah, orang kafir, tarhaqu, sebalik. Tarhaqu wujuhuhum tarhaquhum zillah, meliputilah wajah mereka, maknanya kita boleh takdir tarhaqu wujuhahum zillah, boleh kita takdir gitu. Dia tak sebut kan, wa tarhaquhum zillah, wa tarhaqu wujuhahum zillah, macam ayat wa yarhaqu wujuhahum qatar. Boleh sebut wujuhahum, boleh buang wujuh. Sebab zillah itu pada wajah. Jadi kita kata wa tarhaquhum zillah, wa tarhaqu wujuhahum zillatu. Maknanya selain daripada dia dapat balasan neraka, muka dia nampak hina. Yang ketiga, wa ma lahum minallahi min 'asim, dan tidak ada daripada Allah penolong. Asim, orang penyelamat yang menyelamatkannya. Dan yang ketiga keempat. Pertama, jazaa'u sayyi'ah bimithliha. Yang kedua, wa tarhaquhum zillah. Yang ketiga, malahum minallahi min 'asim. Tigalah situ. Ka'annama ughshiyat arsha wal laili idza yaghsha. Ughshiyat arsha yughshi, menutupi wajah-wajah mereka. Ni kita nak makna buruknya wajah mereka di perumpamaannya seperti ditutup wajah mereka dengan qita'an minal lail muzlima. Qita'an, potongan-potongan dari malam yang gelap. Maknanya malam gelap tak nampak apa kan, dia ambil satu potong qita'an tu, maknanya di Gombak gelap, di Batu 10 pun gelap. Jadi dia ambil sebahagian gelap tu, seolah-olah membayangkan wajah orang yang jazaa'u sayyi'ah bimithliha wa tarhaquhum dhillah tu, wa ma lahum minallah min 'asim, itu macam malam yang terputus daripada malam yang gelap itu. Macam kita kata qita'un ni maknanya kan orang macam kita ni, macam orang tapi tak nampak, gelap dah. Lain cerah belakang dia seorang gelap. Macam nak cerita apa kalau kita tengok, minta maaf lah, bukan nak sebut, kita tengok orang kulit gelap kan, kulit gelap tu dia kulit gelap tapi hati mungkin cerah kulit gelap. Orang Afrika, orang mana-mana lah. Kalau dia jalan malam, dia dah gelap jalan, tak nampak dah kan. Itulah suasana orang yang kasabus sayyi'ah. Allah bandingkan. Qita'an. Qita' makna qit'ah. Qit'ah ni makna seketut. Qita' jamak qit'ah. Minal laili muzlima, malam tu yang dalam keadaan gelap. Gitu. Maknanya nampak dah wajah itu buruk, tapi tak nampak nilai-nilai nilai-nilai dia panggil apa, nur cahaya tu. Sebab orang hitam ni, orang putih ni, dia cahaya mencerahkan. Anda ingat masa anda pergi Sudan dulu, kita pergi Sudan, duduk kat Sudan orang yang kulit hitam belakang.
Mula-mula pergi tengok gelap belaka. Kan? Tapi bila duduk lama, manis juga. Hak gelap jadi manis boleh. Dulu kata, mari Sudan, tak payah dah. Tak payah fikirlah orang Sudan ni gelap-gelap belaka. Tapi bila kita berkawan dengan dia lama, gelap pun gelap kulit je, tapi cerah hati dia. Dan yang gelap tu pun dia cerah juga. Macam mana kita nak cerita gelap cerah? Macam kat sini pun ramai kan. Orang-orang yang Afrika yang Allah jadikan dia kulit tak cerah, tapi dia baik. Tak asal beza pun. Dan ada di antara orang Afrika yang kahwin orang Melayu. Gelap seorang, cerah seorang. Tapi bila jumpa, sama je lah. Kan? Tak ada beza. Tapi ini, orang yang kasabul sayyi'at ni bukan setakat gelap. Tapi zillatun. Zillah. Gelap dan kotor. Qatarun. Qatarun ni kotor. Kan? Kita guna istilah kotor. Qatarun. Istilah bahasa Melayu kotor-kotor ni mungkin daripada Arab qatar. Kan? Kotor, berdebu. Subhanallah. Kita dapat bahasa Melayu, asal bahasa Melayu. Kotor awak ni. Maknanya qatarun. Nah. Wala dillah. Zalil. Subhanallah. Ka'annama ughsyat wujuhahum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidu waliyadzubillah. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari yaumal qiyamah lah. Yauma tak ada alif lam itu takdirnya wa yaumal qiyamah. Wa yauma akan suatu hari nahsyuruhum, kami akan kumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Thumma naqulu, kemudian kami akan cakap lilladzina asyraku makanakum, kami akan beritahu, kami akan arah naqul tu lilladzi, kepada orang-orang yang asyraku, mereka menyekutukan. Asyraku ni mereka syirik. Makanakum antum wa syurakaukum. Tu tempat kamu. Makanakum seolah-olah isyarat kepada satu tempat. Tempat kamu bersama. Makanakum antum. Itu makanakum antum. Inilah tempat kamu. Dan juga wasyurakaukum. Bersama. Wa tu dengan makna wa bersama orang-orang yang syuraka tu. Asyraku, orang yang syirik. Insan lah. Syuraka tu benda hak dia syirik. Gapa? Kalau semua berhala lah. Fazayyalna bainahum. Zailun. Zayyalna, kami bedakan di antara mereka. Wa qala syuraka'uhum fa'il tu. Maka berkata oleh syuraka ni hak dia semua. Macam mana tu? Dan para sekutu mereka, syuraka tu. Ma kuntum, dia kata. Qala syuraka tu yang berkatalah. Ma kuntum, tidaklah kamu semua iyana kepada kami ta'budun, kamu menyembah. Dia tak mengaku. Mana kelahi antara alladzina asyraku dengan syuraka. Dia kata kamu tak sembah kami. Ma kuntum iyana ta'budun, kamu tak sembah kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Maka cukuplah dengan Allah syahidan, sebagai saksi di antara kami dengan antara kamu. Siapa kata tu? In kunna an ibadatikum laghafilin. Kerana kami dahulu terhadap ibadatikum,
ibadat kamu, ibadat mana penyembahan lah, la ghafilin, benar-benar orang-orang yang lalai. Okey, hunalika tablu kullu nafsin, di sana pada hari dunia lah, dari dunia ni. Tablu kullu nafsin, tablu ni perkataan bala yablu. Bala yablu. Kalau tablu, kenapa tablu? Sebab kullu tu, kullu nafsin tu dikira muannas. Kullu nafsin tablu. Setiap jiwa, setiap orang, setiap diri tablu. Teruji. Mendapat ujian. Ma aslafat, apa yang telah mereka lakukan. Ma aslafat tu makna sabaqat, yang telah lakukan. Waruddu ilallah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Allah tu siapa? Maulahumul haqq, yang merupakan Allah, merupakan maula. Maula ni pelindung mereka yang sebenar. Kalau di dunia mereka sembah berhala atau sembah orang lain, mereka merasakan yang mereka sembah itulah maulahum. Tapi bila di akhirat, mereka tak ada lagi. Setiap orang itu teruji dengan apa yang mereka buat sebelum ni di dunia. Dan bila di akhirat, mereka dibawa kepada Allah, dan Allah sahajalah maulahumul haqq. Wa dhalla anhum, dan hilanglah, dhalla hilang dari mereka, dhalla anhum, hilang daripada mereka, makanu yaftarun, apa yang tu makna benda yang mereka sembah di dunia, yang mereka ada-adakan. Maknanya kalau mereka sembah berhala, itulah makanu yaftarun. Apa yang mereka sembah dulu tak ada dah. Tak tolong dah. Tak selamat dah mereka. Nah, itu perkara yang dibangkitkan Allah. Nak cerita pada hari Allah dibangkit, semua orang-orang yang disembah atau berhala-berhala yang disembah oleh orang syirik ni bermusuh-musuhan, dan masing-masing bawa diri, dan hanya terserah kepada Allah yang akan menentukan nasib mereka. Dan ayat-ayat sebelum ni kita nampak adalah mereka akan ditempatkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, untuk ayat ni, ayat 28, 29 dan 30 ni, Allah nak cerita satunya, kalau kita faham daripada wa yauma nahsyurun jami'an thumma naqulu lil ladina asyraku, naqul tu Allah lah, thumma naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Ini masalah pada hari perhimpunan di pada masa nanti, orang-orang yang syirik ini ditempatkan di tempat yang khas, diletakkan di tempat yang khas yang Allah tunjuk. Makanakum antum wa syurakaukum. Itu satu soalan, satu bahasa yang Allah guna kepada orang-orang musyrikin yang syirik pada Allah. Maka berkelahilah antara, fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum. Kami bezakan antara mereka. Ini orang yang menyembah, ini benda-benda yang disembah. Zayyalna bainahum. Lalu orang-orang yang disembah di dunia akan berkata, wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Kamu tak sembah kami, tak ngaku dah. Sedangkan di dunia dia disembah. Wa kafa billahi syahidah, maka cukuplah Allah sebagai saksi di antara mereka, walaupun mereka tidak mengakui. In kunna an ibadatikum, ataupun wa kafa billah tu, kafa billah tu bukan lafaz umum, tapi kata-kata wa qala syurakauhum. Syurakauhum tu berkata apa? Ma kuntum iyyana ta'budun. Dan dia sambung lagi,
Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Bainana tu syuraka, wa bainakum tu alladzina asyraku, orang yang menyembah. In kunna, kerana kami dulu, an ibadatikum laghafilin, tentang ibadat-ibadat kamu kepada kami. Maknanya orang-orang syirik ni ibadat dia sembah berhala. Berhala itu syuraka. Walaupun dulu ghafil, benar-benar kami ni lupa, kami tak tahu. Kami tak tahu pun, mana dia tahu batu kan orang sembah dia. Sekarang ini dikumpul bersama. Nah, wallahu a'lam. Jadi setakat setakat ni kita nampak begitulah ayat ni. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita tengok ayat berikut, dan sekiranya ada perkembangan dalam ayat, anda rasa ayat hunalika tablu kullu nafsin tu masih berkait dengan ayat berikut ni. Apa pun kita tengok dalam pertemuan yang akan datang bagaimana kesudahan cerita. Jadi sebelum tu kita hari ni kita ambil dua dulu. Kita ambil ayat 26 dengan 27. Waktu lengkaplah, lengkap, dan kita dah kait dengan ayat surah Al-Imran tadi, ayat berapa surah Al-Imran tadi? 20 kan? Gitu. Jadi untuk ayat wa yauma nahsyuru ni, kita setakat ni kita faham gitu, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan ayat-ayat selepas tu, ayat 31 tu. Jadi kita tangguh dulu untuk hari ni setakat tu. InsyaAllah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis